Waris Asabah bin Nafsi ni dia mengambil baki apabila ada dia seorang pun sudah memadai untuk dia menerima baki. Dia bukan semua ni terima. Apabila ada anak lelaki, maka cucu lelaki terhalang lah. Tapi kita boleh cari tu. Okey, ada anak lelaki, tak ada anak lelaki. Ada cucu lelaki, tak ada cucu lelaki. Ada cicit lelaki, tak ada cicit lelaki. Pergi kepada bapa. Kita cari waris. Asabah bin Nafsi tu. Inilah turutan dia ni. Cari anak, kemudian cucu, cicit, bapa, datuk sebelah bapa lah ni. Datuk dan ke atas, saudara si ibu sebapa lelaki, saudara sebapa lelaki, anak saudara si ibu sebapa lelaki, sepupu lelaki daripada apa, ini anak saudara bukan sepupu lagi, anak saudara daripada si ibu sebapa lelaki, anak saudara daripada sebapa, cucu kepada anak, maknanya cucu saudara lah, anak kepada anak saudara. So dia pergi dan seterusnya sampailah kepada waris-waris lelaki yang berturunan sebelah bapa. So kita akan cari waris Asabah bin Nafsi tadi sehingga jumpa. Akhirnya tak jumpa, barulah kita pergi kepada Baitul Mal. Selalunya dia akan jumpa, paling tidak pun jumpa paling jauh saya buat pun sampai ke sepupu lah. Sepupu saudara si ibu sebapa. Anak bapa saudara si ibu sebapa lelaki. Sampai kat sini, dia tak akan pergi jauh. Selalunya sampai sepupu pun dah jumpa. Si mati adalah suami. Dia meninggalkan seorang isteri. Mak ayah dia sudah pun meninggal lebih awal daripada dia. Dan dia adalah anak tunggal. Dia tidak ada adik-beradik. Dan dia tidak ada anak. Dia tidak ada anak. Nanti saya tu dia tak ada anak. Dia new couple lah. Dia baru kahwin. Dia tidak ada anak dan dia juga anak tunggal yang mana ayah dan mak dia pun dah meninggal sebelum daripada dia. So bila dia meninggal, si isteri ni jadi pening lah sebab isteri hanya dapat 1/4. Kan bila suami kita cerita dari 1/4, ni saya cerita contoh kes lah. Isteri tadi dia dapat 1/4. Isteri dapat 1/4 sebab si mati, suami dia ni tidak ada keturunan ke bawah sebab dia belum melahirkan anak. So 3/4 kita nak bagi kat siapa? Itu contoh dia. 3/4 kita nak dia. Dah lah isteri dia ni mu'alaf sebenarnya. Si mati ni dia berkahwin dengan seorang Cina yang peluk Islam. Cina yang peluk Islam. Lagilah dia tidak ada ilmu agama. Faraid pun dia entah kenal entah tidak faraid. Saya pergi jumpa dekat dia pun. Dia bekerja kita main kindergarten, menjaga tadika untuk orang-orang Cina, budak-budak Cina cakap bahasa Cina tapi dia Islam. Dia kerja kat situ. Saya kata ni apa aku pergi tempat orang Cina semua ni. Rupanya si isteri ni dia adalah seorang mu'alaf. Dia berkahwin dengan, contoh kita ni, dia berkahwin dengan seorang suami. Suami dia ni meninggal dunia dalam keadaan suami dia ni tidak ada anak sebab dia ni couple belum ada anak. Mak ayah kepada suami ni sudah pun meninggal dunia dan suami ni tidak ada adik-beradik sebab dia adalah anak tunggal. Dia pun peningat, sedangkan suami ni banyak harta juga dah sebenarnya. Banyak harta lah, dia simpan lah, beli rumah, beli kereta apa semua, ada wang simpanan. So saya pergi jumpa dia, saya kata puan dapat 1/4 je sebab puan adalah isteri. Dia bukannya semua dapat dekat puan sebab sekarang ni kita pergi kepada faraid. So 3/4 dapat kat siapa? 3/4 dapat kat siapa tu lah kita mencari baki. Kita mencari baki. So baki tadi kepada Baki bin Nafsi tadi lah. Anak lelaki tak ada, cucu lelaki tak ada lah. Bapa mati awal. Bapa ni pula, bapa kepada si mati ni dia cuma ada 2 beradik. Memang keturunan sebelah suami dia ni keturunan yang tak ramai. Dia ada seorang bapa saudara dan bapa dia. So saya tanya adik-beradik kepada bapa arwah ni berapa orang? Ada 2 saja. Bapa dia dah meninggal, kemudian dia ada bapa saudara. Bapa saudara dia pun saya jumpa masa kahwin dulu saja. Lepas tu saya tak jumpa pun. Sebab dia tinggal di KL. Dia kan kahwin dengan mu'alaf macam tak apa baik dengan kita. Mungkin tak tahulah. Bukan menantu pilihan ke apa, saya pun tak tahu. Saya kata dapatlah ni kepada kepada abang, kepada arwah ayah ni. Sebab dia adalah adik-beradik.
Maknanya adik-beradik tak ada sebab dia anak tunggal. So dia tidak ada anak saudara lah sebab dia anak tunggal. Dia pergi kepada bapa saudara seibu sebapa. Bapa saudara seibu sebapa iaitu abang kepada arwah ayah tu, arwah ayah suami dia. Dia pun kata saya pun tak tahu arwah ayah punya abang masih hidup atau tidak. Saya kata dapat ni tak dia kena pergi cari kat kampung. Dia pun cari-cari, dia telefon balik, dia kata itu abang kepada bapa pun sudah meninggal. Kepada bapa pun sudah meninggal. Saya kata anak dia lah dapat pula anak lelaki kepada abang sebelah bapa tadi. Iaitu sepupu lelaki kepada arwah suami dia lah. Anak bapa saudara ibu sebapa lelaki, sepupu. So adalah seorang sepupu anak kepada abang kepada arwah ayah. Apa kat situ? Ada seorang anak lelaki. Sedapatlah kat sepupu ni 3/4 sebab dia Ansabah bin Nafsi. 3/4 dia pun terkejut. Alamak, ini kebahagiaan dalam Islam. Betul lah, saya kata macam tu lah. Saya kata kalau kita tak bagi tahu dia 3/4 tu akan dapat kepada Baitul Mal. Seolah-olah dia sudah tidak ada waris. Kita cari tak jumpa. Kalau kita bagi tahu dia dapat 3/4 dan memang mendapat hak dia lah. So dia kata saya pun tak pernah jumpa ni sepupu kepada arwah suami saya. Kan, saya jumpa dia punya ayah saja itu. Ialah dia sekali masa kahwin tu je terima, apa kenal. So akhirnya dia cari dan jumpa dengan salah sepupu ni. Dan akhirnya sepupu ni dia terharu. Dia pun tak tahu sepupu dia yang duduk kat KN dah meninggal. Sebab dia duduk kat kampung. Telah, dah meninggal ni. Ini isteri dia pula saya cari. So yang 3/4 ni dia tolak hak, dia bagi balik dekat isteri. So isteri tu dapat keseluruhan lah. Akhirnya sebab adanya penolakan hak daripada sepupu 3/4. Sebab tu saya kata kena cari betul-betul. Jangan mudah-mudah declare kepada Baitul Mal. Sebab Baitul Mal dia tidak tolak hak. Baitul Mal dia terima hak. Jadi kita pula kena tebus. Kalau kita cari, kadang-kadang waris yang jauh ni dia terharu dengan pencarian. Dia kata tak apalah saya pun buat apa. Saya bagi balik lah dekat awak sebagai isteri dia. So saya kata kan dah beruntung dapat semua dekat isteri sebab adanya penolakan hak daripada sepupu si mati. Ini antara kes yang paling jauh saya handle lah sampai dapat kat sepupu. Selalunya sebelum sudah ada lah.